Masuk kelas, tak tahu tanya, malu bertanya, sesat barat. Sesat jalan dah tak ada dah ada Waze, dah ada map. Sesat barat tak tahu apa. Belajar dan belajar. Kena cepat. Kuliah ilmu taman surga. Diganggu pula dengan kebejatan gadget, peranti-peranti. Masing-masing berlumba untuk menggunakan peranti-peranti ini untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Ini acara apa ya? Kok kayak seminar gitu ya? Nggak seperti biasanya yang saya yang saya lihat dari kemarin-kemarin, biasanya kan dalam masjid atau di atas panggung kan. Dulu kalau nak jadi pelakon kena screen test kan, 3, 2, 1 action. Pelakon lah, jadi hero, jadi heroin, jadi apa. Hari ni orang dah tak kisah pasal screen test ni. Ramai orang dah ada TV sendiri, namanya IGTV, namanya TikTok Live. Saya selalu tengok live. Bayangkan ada budak sekolah boleh buat live dia sikat rambut. Sihat. You okey ke? Okey. I tak fikir pasal couple lah. Tak ada mood nak study malam ni. Yang aku pula malam tu nak tengok live. Tengok, Pak Su Samsul Raw tengah mengaji. Mau Atuk Kazim tengah ceramah sambil menyanyi lah. Mak, Ustaz Abdullah Karim menjerit. Tekan dekat budak tu pula live. Saya nampak live, saya tekan lah. Bang, Samsul Debat join. Samsul Debat tengok kita lah. Kecoh tu budak ni. Harga aku mana pula nak keluar ni. Ini adalah zaman dia. Iya. Hari ni kalau kita tengok, berbanding dulu, zaman Nabi dulu tak ada teknologi maklumat ni, tak ada. Maklumat ada, tapi tak ada teknologi. Pada ketika itu Nabi pesan, kalau kamu tak ada perkara-perkara baik yang kamu nak sebut, lebih baik kamu diam. Sampaikan Sayyidina Abu Bakar pernah ambil batu masuk dalam mulut dia. Ambil batu masuk dalam mulut supaya nak mengelakkan dia bercakap benda-benda yang bukan-bukan. Hari ni tak payah masuk batu dalam mulut, pegang handphone dia. Nampak tak? Ni tengah ceramah main handphone lagi. Nampak. Tak apa dia tengok luar, balik mesej lagi. Lepas tu tak dengar Samsul baca cakap apa. Keras. Tahu. Kalau nak tengok telefon tu tidak nampak. Keras. Contoh lah kan, contoh. Tengok balik. Nampak. Nampak. Mereka kata, bodoh itulah kena berlaku lah. Dah, ini zaman dia. Zaman teknologi maklumat. Tetapi, adakah teknologi ini tak baik? Baik. Kalau digunakan untuk tujuan yang baik. Kan? Tapi dia boleh jadi tak baik kalau digunakan untuk tujuan yang tak baik. Dulu kita lihat, zaman dulu tak ada gangguan-gangguan seperti ini. Dulu kalau kita tengok, tak tahulah, mungkin saya dah tua ke, tak tahulah kan. Dulu orang kaitkan remaja dengan media sosial tu, tak termasuk gadget ni, tak termasuk. Dulu remaja leka dengan televisyen dan radio. Dulu radio. Tapi hari ini remaja sampai ada yang cakap, saya tak nak belajar. Kenapa tak nak belajar? Saya nak jadi YouTuber. Ya, betul. Saya tak nak belajar, saya nak jadi influencer. Saya nak jadi Insta famous. Kau jadi YouTuber, tapi kalau bangan kau melantun-lantun, buat apa? Tu satu ayat. Ini cakap tu orang. Betul tak? Kalau kau sanggup nak kaya,
dengan satu syarat, kau popular dengan cara apa? Mudahnya dengan cara apa? Kaya dengan cara dapat follower ramai dengan cara membodohkan diri sendiri. Apakah itu kualiti belia yang kita nak? Tak mahu lah macam tu. Tu sebab saya kata semua orang kena belajar menuntut ilmu. Proses menuntut ilmu berterusan, termasuk kat teknologi. Disebabkan berlakunya PKP, lockdown, saya pun terbabit juga. Dulu tak pernah tahu pun pasang ni phone ni macam mana nak buat live. Kena belajar. Baru tahu pasal Google Meet, baru tahu pasal webinar kan. Dulu seminar, webinar. Saya pernah dulu pasang-pasang kelang kabut tu, tekan tu berlari. Sebab itulah telefon call, itulah telefon live. Saya pasang-pasang, pop, berlari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini anda bersama dengan saya, Syamsul Ubat. 2 jam ceramah, kamera tak on. Tu Kementerian Pengajian Tinggi Putrajaya. Orang Putrajaya ni, apa sebab tak start lagi Syamsul Ubat? 2 jam ceramah. PA call ni kita tak nampak. 33 miskol. Sudahnya petang tu pukul 2 petang, ulang balik tajuk yang sama dengan suasana yang berbeza. Pagi tadi motivasi, petang pengumuman nak puasa. Cara je tu. Nampak? Tu belum masuk tu baru tahu kekangan provider ni. Oh, kalau pakai yang ni tak clear, pakai ni clear. Tak nak sebutlah dia apa kan, sebab dia tak taja ceramah kita petang kan. Provider ni tak clear, provider ni clear. Satu rumah pusing nak cari line clear. Kalau tidak maka tiba-tiba dah keras kan, line tak clear. Oh, dah pandai dah pasal provider. Benda tu ilmu. Lepas tu nak bagi clear lagi macam mana? IKBN, Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara, sponsor dekat saya lampu gelanggang badminton Kalimantan yang 5 batang mengadap ini, keluar pada rumah mabuk kan, berbalau-balau orang nampak. Bayangkan masa tu tak tahu lagi macam mana nak pergi terang ni. Kita rasa tu terang, memang terang betul sampai aku tak nampak apa lah. Sampaikan saya, bayangkan masa PKP itu Syamsul Ubat antara penceramah paling sibuk sekali, sebab saya ceramah 4 ke 6 ceramah online sehari. See the leg lah. Kau tidak takkan dipanggil aku petang ni kau agak-agak apa? Ini dengan tahap macam tu kau duduk belakang apa benda, duduk depan masih lagi kan mempertahankan prinsip tempat duduk belakang. Jangan risau, saya cuba je cakap dengan saya sebut dia tetap duduk kat situ. Itulah beliau. Kau tak ada keperasaan kau bila aku sebut tu macam jomlah di depan, kau tak ada rasa macam aku ditanya tempat? Kau tak ada rasa macam tu yang ni seorang. Kau boleh bersorak seorang tu ke depan, engkau tetap tak bangun, kau perasan ke tak? Contoh. Ini kok seru acaranya ya, kayak di sekolah. Jadi hari ni saya nak tekankan dari belia untuk belia ni satu perkara yang paling penting. Penting ni kita ni jadi generasi berilmu. Tak kisah buatlah apa dek, buat nak apa buat, tapi ilmu kena ada. Tu sebab saya kata tadi, jadi YouTuber biar kita ada ilmu. Alangkah baiknya kita seorang YouTuber, dalam masa yang sama kita adalah seorang doktor. Kita YouTuber dalam masa yang sama kita seorang engineer. Kita YouTuber dalam masa yang sama kita seorang peguam. Kita ada profession. Sebab dunia hari ini menuntut kita ada ilmu. Saya alhamdulillah di pejabat saya rekrut budak-budak muda belia yang bekerja dengan saya. Semua ada pengetahuan yang tertentu. Allah seronok saya. Saya sendiri pun memang tak boleh lah. Saya rasa kalau saya memang kagum lah tengok ilmu yang ada kan, bila anak-anak muda ada ilmu editing,
ada ilmu dari segi fotografi, ada ilmu dari segi grafik, ada ilmu dari segi tuntutan semasa. Nampak tak? Ini adalah merupakan kehendak hari ini. Itu sebab disebutkan oleh Imam Syafi'i dulu, kalau orang tu malas belajar, maka dia kena bersedia satu hari menahan pedih yang dikatakan bodoh oleh orang lain. Allah. Ya pun kau bodoh sangat ni, pun kau tak tahu ke? Orang cakap kat itu. Tapi pada orang yang dah biasa dibodohkan, dia okey. Kan? Itu sebabnya kita kena betulkan yang biasa. Biasakan yang betul. Untuk berjaya dalam hidup, 5 perkara tak boleh hilang. Sebelum itu kan, kita cerita pasal ilmu kan. 5 perkara tak boleh hilang nak berjaya dalam hidup. Pertama, semua orang kena ingat, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba boleh jadi Samsul Leman. Bukan tiba-tiba kita boleh jadi brother-brother yang duduk yang jaga PA sistem kita. Dia yang tahu suara saya sesuai, nak volume ni kena naikkan yang ni kan, bass dia nak naikkan ke nak turunkan, dia je pandai. Saya tak pandai, saya tahu apa bunyi. Kita kalau jaga kan mula tu bunyi pendengung kan. Proses dia panjang. Kedua, kena ada komitmen baru boleh berjaya. Tak ada komitmen tak boleh. Ni nak buat ni, hari belia nak buat sambutan dekat tempat ni, nak pastikan kemah-kemah ni naik, ada event-event, proses dia panjang. Lepas tu komitmen semua dia punya tim kena ada. Kalau contoh bahagian PA system siar raya, tak ada komitmen, dia saja besok lah datang, dia tak datang, huru-hara. Ni dia dah fikir dah nak letak Samsul Debat kat mana. Kau tengok tak strategi ke tak tempat dia letak ni. Samsul Debat duduk tengah-tengah, kipas di kanan. Kau fikirlah betapa panasnya aku hari ni. Contoh Samsul Debat ni dia memang pukul anak sendiri menantu. Tapi biasanya kalau dia sebut tu, adalah tindakan sesudah lepas tu. Biasanya lah. Saya rasa macam itulah. Jadi makna kata kalau kita tengok dalam hidup ni, komitmen. Ketiga apa? Fokus. Tak ada fokus pun tak boleh. Kejap-kejap nak buat ni, kejap-kejap. Ingat tak zaman budak kau dulu? Kejap main game, kejap jadi skateboarder kan? Tiba-tiba kau jadi punk skinhead. Suka-suka kau nak jadi apa? Bertukar-tukar ikut trend. Tapi kita tak boleh macam tu lah. Kita kena fokus dengan apa yang kita nak buat dalam hidup kita. Kalau tak fokus, kita takkan berjaya. Macam orang berniaga, kejap jual air, kejap jual pisang, lepas tu tiba besok nasi lemak pula, lepas tu tiba tak nak lah, berniaga burger lah. Bertukar-tukar akhirnya ya. Jadi kita kena sure dengan apa yang kita nak buat. Fokus. Kemudian keempat, apa yang kena ada? Kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang, yakni apa? Disiplin. Kena ada disiplin. Mahal utama. Tak ada disiplin pun tak boleh. Dan yang kelimanya, kena ada disebutkan sebagai keberterusan ataupun istiqamah. Cuba tengok 5 yang saya sebut tadi. Tak ada salah satu pun tak boleh. Contoh, nak main bola sepak sampai peringkat kebangsaan. Saya fikir saya nak main bola ni wakil negara. Contoh, bukan tiba-tiba boleh wakil negara. Kena main daripada peringkat sekolah, mungkin peringkat daerah, lepas tu sampai peringkat negeri. Peringkat negeri pula, masa lawan negeri-negeri tu, nak tengok skill kita di kalangan semua tu nampak menonjol kita, baru boleh wakil negara. Tapi sebelum nak wakil negara tu kena ada komitmen. Training kena turun. Nak wakil negara, dah dipanggil tapi tak datang training, sedahal sibuk. Contoh, maka dia tak akan dapat wakil negara. Lepas tu tak ada disiplin pula. Komitmen ada, disiplin tak ada. Contoh disiplin apa? Datang training lambat, ataupun duduk dekat camp latihan, malam-malam keluar pergi kelab malam, kena tangkap, kena gugur daripada pasukan.
Bila gugur pada pasukan, boleh wakil negara? Tak boleh dah. Orang dah blacklist dah kita. Disiplin. Dan begitu juga kena ada disebut sebagai konsistensi, keberterusan. Jadi sebagai belia hari ini, saya sebutkan pentingnya ilmu. Itu sebab proses dia panjang. Kena belajar dan belajar. Siapa yang sekarang ni tengah belajar dekat college, dekat universiti ke, kat tangan? Kat tangan, tinggi sikit. Alhamdulillah. Patutlah duduk belakang. Gerak aku. Kalau tadi dia tetap tak beranjak tu, duduk kat situ. Ni mesti universiti yang sama. Kau universiti mana? Belakang? Mana? UniKL. Memang suka duduk belakang. Tahu? Yang ni KL ada juga ada depan. Orang hantar wakil lah. Apa dia? Kampus lain. Maknanya kau mengaku lah kampus kau selalu duduk belakang. Okey lah tu, Alhamdulillah. Yang ni pun duduk depan sebab tak ada pilihan lain lah. Tempat tu dah penuh, duduk depan kan. Tak ada, okey. Memang dah depan bagus. Lepas ni utamakan ni ambil gambar dengan saya. Okey. Okey, gambar tegak RM10, gambar rebah RM15. Jadi jualan foto. Gurau. Jadi ilmu kena ada. Alhamdulillah adik-adik belajar kan, teruskan belajar. Semua ada bidang profesional masing-masing, belajar gaji-gaji. Saya dulu pun belajar juga kan, tapi taklah saya buat you all. Saya belajar dulu, lepas sekolah saya jadi cikgu sekejap. Lepas jadi cikgu setahun, saya ingat saya tak boleh jadi cikgu, mati budak nanti. Sebab saya tak ada kesabaran yang tinggi. Jadi saya pun sambung belajar. Mula saya ambil diploma in public admin di UiTM di London, Alu Gajah, Melaka. Lendu bukan London. Lepas 3 tahun saya sambung degree ijazah sarjana muda undang-undang. Saya ambil law. Dan sebelum paper saya yang terakhir, saya dah ditawarkan bekerja jadi pegawai pendakwa, bawa kes-kes mahkamah untuk satu agensi kerajaan. Kemudian saya dinaikkan pangkat, naik pengarah undang-undang. Itu adalah background saya lah. Background saya legal sebenarnya. Dan saya ambil dua-dua, syariah, civil, dua-dua saya ambil. Jadi itu sebabnya kita jangan buang masa kita. Ilmu kena ada. Sebab kita boleh bezakan antara orang berilmu dengan orang tak berilmu. Bak kata Saidina Ali, kau nampak tak kaitan cawan dengan kipas? Nampak? Tak apalah, saya saja. Mungkin yang ketawanya kan kan. Tapi kalau kita tengok, terima kasih banyak bang cawan, terima kasih. Tak, kalau kita tengok ilmu ni kata Saidina Ali, makin banyak kita belajar, makin banyak benda kita tak tahu. Harta makin banyak kita belajarkan, makin kehabisan. Ya, harta sikit ke banyak ke, tetap kita kena jaga dia. Tapi ilmu, lagi banyak ilmu kita, ilmu akan jaga kita. Allah. Cantik taluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena belajar. Kena belajar. Betul. Jangan tak belajar. Ni hari ni memang kita rasa kan, kenapalah aku belajar. Aduh, belajar kat UniKL, kenapa belajar kat sini? Mak suruh. Kenapa belajar? Kawan-kawan semua belajar kat sini. Belajarlah kat sini. Tu yang bila dia duduk belakang, saya pun duduk belakang. Contoh. Jadi mana kata kadang-kadang kita belajar ni bukan pilihan kita, tapi sebenarnya percaya cakap saya, satu hari nanti kita akan sedar, nasib baik aku belajar. Saya pernah dulu bila ceramah, ada satu program, saya turun pada pentas, saya jumpa kawan lama saya masa sekolah. Dia berhenti sekolah awal dan dia terus bekerja. Dia kerja kilang. Masa dia kerja kilang tu saya belajar lagi. Kerja kilang mewah dulu. Sampai training luar negara. Dulu.
Kemudian ada masalah ekonomi, kemelesetan ekonomi, banyak kilang tutup. Ada kilang yang merge, tukar nama, banyak pekerja kena buang, dia kerja kat kampung. Selekeh sangat dia, pakaian dia lusuh sangat. Bila saya turun pentas, saya ni jadi ingat orang, saya tegur dia. Bila saya tegur dia, dia terkejut, menangis dia. Sebab dia kata apa? Aku tak sangka kau ingat aku lagi. Apa pula kawan lama kot, kita satu tim bola kot, kau main keeper. Kau ingat tak kau main keeper, aku main tengah. Dia kata, ya Allah, aku pernah lupa. Dia dah lupa dia main keeper tu. Ingat tak masa kita main bola tu, kau belaga dengan Fendi Malik, lepas tu kau berjahit kepala kau, bawa ke hospital. Ya betul dia pegang parut dia tu. Betul. Dia peluk saya sambil menangis. Dia sambil dia pandang anak dia. Sekarang percaya tak Samsul Rubat ni kawan ayah dia? Anak dia tak percaya. Sampailah saya cakap, lalu apa pesan kawan saya dekat saya? Dia kata, Samsul, kau tolong pesan kat budak-budak, siapa yang kau jumpa bila kau ceramah, kau pesan jangan tak belajar, nanti jadi macam mana. Allah. 20 tahun lagi you all akan tahu keadaan macam mana tu. Pergi ke pasar malam, tersempak dengan kawan lama. Kau lama betul tak jumpa. Last kita jumpa kat Uni KL kan, yang program belia tu kan, yang kita duduk belakang. Lepas tu kata, kau buat apa sekarang? Aku Alhamdulillah, aku sekarang ni kerja dekat, aku kat company sendiri. Alhamdulillah, aku dekat company, aku nombor 1 lah sekarang, CEO dekat syarikat ini. Oh ya ke? Engkau buat apa sekarang? Tak apalah, tak payahlah tahu. Nanti jumpa lagi, aku dah hal. Kenapa cakap macam tu? Sebab rasa rendah diri dengan apa yang kita ada berbandingkan kawan kita yang berjaya. Allah. Buat reunion tak nak datang sebab malu, takut orang tanya kau buat apa sekarang. Malu nak jawab. Malu keadaan tu satu hari nanti berpunca dengan apa yang kita buat pada hari ini. Tak nak belajar hari ni, akan datang kita akan jumpa, kita akan malu dengan kedudukan kita. Percayalah pada hikmah. Hari ni aku belajarlah, tak apalah, ikutlah. Sampai satu hari nanti kita akan sedang, ya Allah, syukurlah kau bagi peluang aku jadi seorang pelajar. Aku sempat belajar. Disebabkan belajarlah kita ada pengetahuan, ada pencapaian, baru boleh duduk dekat sofa depan. Yang duduk sofa depan ni, korang jangan komplain, dia sedaplah duduk kat sofa tu ya. Tapi sebenarnya yang duduk dekat depan ni ada tanggungjawab, peranan dia lain, tanggungjawab dia besar. Betul tak saya cakap? Terima kasih banyak. Saya dah kata, kadang-kadang ada tindakan susulan. Percaya pada hikmah. Tanam tobu di topi rumah, cabut ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam rasa tawar. Akan ada pencapaian-pencapaian dalam hidup kita. Jadi jangan kita mengalah awal-awal. Anaklah, penatlah belajar ni, leceh lah, itu kena buat assignment lah apa. Memang macam tu belajar kan? Jangan kita berhenti sebelum berjuang. Berjuang dengan ilmu sampai berjaya. Besok dah ada career, baru fikir soal cinta, baru fikir soal rumah tangga. Ni belum apa-apa lagi. Kalau kita kahwin nanti kan, nak I kerja ke nak I duduk rumah je? Nampak. Capai cita-cita dulu. Bila kau dah ada career, baru kau cakap siapa nak kahwin dengan aku. Beratur sekarang. Kau pasal beratur kat sini, macam mana kau fikir kau layak, kau keluar. Macam tu. Kerja career dulu. Bahagiakan kedua ibu bapa kita dulu. Itu yang kita buat. Mak ayah kita bising sebab apa? Macam-macam dia bising-bising. Pergi mandi, bangun awal, pergilah belajar, apa kau buat? Apa sebab dia bising? Sebab apa dia bising? Ada cinta. Sebab apa? Ada cinta. Yang belakang sebab apa? Itulah tak dengar. Sebab apa? Saya kembali. Memang sebab mak ayah kita sayangkan kita.
Dia orang tak dapat apa-apa pun, dia cuma rasa gembira je dengan kejayaan kita. Akhirnya bila kita berjaya, ada carrier yang dapat gaji kita, dapat duit kita, dapat kenaikan pangkat kita. Mereka hanya tumpang gembira. Tu ayat. Itu sebab saya selalu tekankan bab ilmu. Capai cita-cita sampai ke Menara Gading. Tapi kalau nak berjaya ni pula, pertama kita kena cepat. Golongan belia kena cepat, jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Belajar. Lambat kita akan ketinggalan. Masuk kelas, tak tahu tanya, malu bertanya, sesat barat. Sesat jalan dah tak ada dah ada Waze, dah ada map. Sesat barat tak tahu apa. Belajar dan belajar. Kena cepat. Kan bak kata orang, bawa bakul berisi limau, sangat berat payah nak jeng-jeng. Biarlah mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Nampak? Ada maruah. Mati kena baham harimau steady lah. Berlawan dengan harimau, ini kena gigit anjing, lumpur-lumpur langsung mati. Biar kita ni ada maruah. Weh, dia tu degree tu. Oh, alhamdulillah dia ni belajar sampai ni tahap ni bagus. Dia ada bidang ni sains sosial apa semua. Bagus lah dia. Dia ni dah buat PhD, dia buat master. Nampak? Bawa diri kita hari ni macam tu. Hari ni orang ada degree biasa. Tetapi orang yang ada degree dan berjaya, itu luar biasa. Yang tu kita nak berjaya dalam lapangan hidup kita. Kita kena cuba. Jangan lambat kita akan ketinggalan. Orang kuasai teknologi, okey, kita ikut teknologi. Nampak? Orang belajar secara PDPR, belajar online, okey, kita belajar online. Okey, sahut cabaran. Tapi janganlah kita gunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Macam saya sebut tadi, untuk fitnah, untuk sebarkan keburukan orang. Kan? Nak jadi YouTuber yang paling murah sekali macam tu. Murah dan ramai follower. Kita gosip-gosip dia. Tahu tak? Malam ni saya nak share berita sensasi. Ada seorang perempuan ni kan, dia dirogol oleh ayahnya berkali-kali. Rupa-rupanya dia yang merogol ayah dia. Betul aku. Ramai orang tengok. Siap letak gambar muka. Dia tunjuk. Bukan itu yang kita nak. Kita nak ada kualiti. Kualiti ni ilmu. Yang kedua, hadirlah pada peluang-peluang yang baik. Nampak peluang macam ni, ada perkongsian. Bukan saya aja, saya yakin ada slot-slot lain juga lepas ni. Datang. Jangan duduk jauh, duduk depan. Sebab fokusnya berbeza. Faham? Asal muka tak puati. Ya. Datang peluang-peluang. Mungkin ada perkongsian kerjaya, mungkin ada perkongsian tentang kesihatan. Apa juga info datang, ambil maklumat. Hadir pada peluang-peluang yang baik. Kau tidak rugi kita. Yang ketiga, ini bukan zaman cakap saja, ini zaman buat, zaman apply. Application. Kalau beli phone tu tengok application mana yang bagus. Telefon ni kurang lah, kamera tak cantik, kita ambil yang kita guna. Betul tak? Bak kata pepatah dalam bahasa Jawa, dia kata talk is cheap dia. Bercakap itu murah dia. Buat itu yang aku nak berjaya lah dalam hidup aku, tapi cakap tapi tak buat-buat. Macam mana? Kita mesti cakap dan buat apa yang kita nak buat dalam hidup kita. Seterusnya, mantapkan pengetahuan kita. Improve diri kita. Mana yang kita lemah, kita improve. Aku ni bahasa Inggeris teruk betul. Contoh, improve bahasa Inggeris. We'll never learn English, but we practice English. Hari-hari cakap orang putih dekat di KL.
kampus lain. Saya di sekolah Semak Pelabu dulu, setiap hari Rabu diwajibkan berbahasa Inggeris. Satu perkataan bukan bahasa Inggeris keluar, denda 50 sen. Apa yang berlaku di sekolah saya pada hari Rabu, senyap sunyi, tak ada siapa yang cakap. Bukan semua cakap orang putih, senyap, main bahasa isyarat je kan? Tak, kita kena training. Saya dulu kebetulan pula ambil law. Dan ambil law, memang mati berdiri cakap orang putih. Kena moot court, kena practice case, semua memang kena cakap bahasa Inggeris. Bukunya, ya Allah, tebal. Tulisan bahasa tungau, pakai pembaris betul. Syat. Tapi saya syukur lah sebab saya melalui proses tu. Dia kata dia, we'll never learn English but we practice English. We have to rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kita kena meremajakan diri kita. Kalau tidak, kita akan menyusahkan orang. Kalau kita tak ubah diri kita, nantilah, esoklah, nantilah, janganlah, malaslah, takkan ke mana-mana. Jom kita pergi ni, boleh. Jom pergi expo hari belia, okey. Bila nak pergi? Macam tu. Attitude kita tukar. Bukan attitude yang asyik merendahkan orang. Alah, orang yang pergi tu tak ada apa pun. Jangan. Banyak lagi benda lain yang kita boleh capai dalam hidup kita ni. Jangan kita sia-siakan. Mantapkan diri kita. Improve. Kemudian profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan belajar kita, jangan. Ilmu kita yang kita nak capai, buat betul-betul. Time datang seminar, time dengar ni, kuliah ni, dengar ceramah ni, dengar betul-betul. Ambil point. Kita boleh improve, kita improvekan diri kita. Jangan pandang satu perkara tu sia-sia. Kalau kita pandang satu tu sia-sia, sia-sia lah kat kita. Kita takkan dapat apa-apa. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai asas untuk ubah diri kita, insyaAllah kita akan berjaya. Itu sebab saya kata pada diri saya dulu, aku kena jadi somebody. Aku tak boleh biar diri aku ni duduk kat kampung ni sampai bila-bila. Aku kena keluar daripada kampung. Aku kena belajar. Bila jadi cikgu tu, saya dah nampak, oh tak boleh, aku tak boleh jadi cikgu. Aku kena cari career lain. Sampai saya jadi legal advisor. Dan jadi legal advisor, saya juga ada kemahiran untuk menyampaikan ceramah. Teknik pengucapan awam. Saya panggil motivation. So, akhirnya, saya dah ada pilihan dalam hidup saya. Kau nak buat ini atau kau nak buat ini? Kau nak makan gaji atau kau nak kerja sendiri? Kau nak kerja sektor kerajaan atau kau buka konsultan sendiri? Pak Ngah saya sebut, kalau kau nak jadi konsultan, kau nak buka konsultan sendiri, cek dulu kaki sebelah dah kat luar ke belum. Maksudnya saya pun mikir kaki kat sebelah kat luar, maksudnya saya dah buat persediaan untuk meninggalkan karier sedia ada. So saya ambil keputusan, saya ambil cuti tanpa gaji selama setahun. Saya cuba buat full time, ceramah pagi, petang, malam, buka pejabat, buka office dan sebagainya, ambil rekrut orang bekerja. Dan tiba-tiba Tuhan jadikan saya lebih sibuk daripada sebelum ini. Not bad juga jadi konsultan. Tiba-tiba bos saya tak sempat setahun, bos saya telefon kena masuk kerja balik. Sebab ada beberapa pandangan yang memerlukan, agak crucial, saya kena kerja. Dan bila saya kerja, pagi kerja, malam ceramah. Sabtu Ahad langsung tak duduk rumah, pergi ceramah, bagi talk. Sudahnya tak rupa orang lah aku. Sudahnya saya pun tak tahu mana satu part time. Jadi pengarah part time ke penceramah part time? Oh tak boleh jadi ni. Saya tak boleh tamak, saya kena decide. Masa itulah saya decide, saya bersaran. Saya full time bekerja sendiri, konsultan. Alhamdulillah. Maknanya Tuhan bagi rezeki, kita boleh berjaya berdasarkan satu pepatah Arab yang menyebut manjadda wajad. Siapa berusaha mesti berjaya. Itu pepatah Arab begitu. Usaha mesti berjaya. Nak datang sini contohnya, nak datang, kena usaha. Kan? Duit minyaknya, naik motor, ada naik bas, ada naik train. Tapi usaha. Pencapaiannya sampai dekat buah kemah.
Ada orang first time tengok Samsul debat depan-depan macam ni. First time. Selama ni saya tengok ustaz dalam YouTube tu. Saya pun jawab, aku pun tengok aku dalam YouTube je. Apa lagi aku nak jawab? Kan? Selepas tu modal yang sama. Mak saya minat betul kau ustaz. Mak kau yang minat, yang kau dah tambah. Semua tu. Kan? Tak nak sampai tahap tu. Dulu saya kata apa? Best betul glamour. Rupanya susah jadi orang glamour. Susah. Jalan pun orang tengok, makan pun tak boleh. Boleh nak makan, ambil gambar boleh. Aku baru nak menyuap. Cepat dah ambil lah. Ambil lah. Kadang-kadang tengah makan, tiba-tiba handphone depan muka. Takkan ambil gambar tak boleh. Aku sepak kau, aku tahu lah. Gambar aku tak boleh. Tiba-tiba depan muka je telefon. Aku tengah makan ni. Itulah harganya jadi seorang popular. Sampai kan bertukar-bertukar lah orang. Hari tu saya dekat Sarawak, ada seorang non-Muslim tegur saya, nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang. Tak salah, diputrakan. How come? Ini sering saya dengar ya. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila masuk bilik air tu, tang mana lepas tu malam tu dia tag saya, bukan Nadi Putra, bukan Mak Kilau, bukan Samsul Yusof. Ajar tu. Dia bawa perasan malam tu boleh tengok olik lain kan? Macam-macam tu. Belum cerita orang tua tu pun tak pandangan tua. Ambil gambar boleh? Boleh makcik, boleh. Daripada dalam telekong keluar kan. Dia pun pandai mini love nak hilang. Dahsyat betul makcik. Aku pun macam ni. Tapi itulah, saya bukan kata saya tak suka lah. Saya syukur lah apa yang Allah bagi dekat saya. Saya ni pencamah alam sekitar. Saya akan ambil apa yang ada. Itu yang budak duduk belakang tu kena. Mesej dia nak bagi tahu, jangan duduk belakang dia. Tu. Hari ni tak apalah, next time berlumba duduk depan. Sebab akhirnya itulah yang kau akan cakap ke anak kau. Kau duduk dalam kelas, jangan duduk belakang. Duduk depan, biar fokus. Maknya pun duduk belakang, banyak cerita. Itu betul. Kita jangan yang kemudian jadi orang yang pertama. Dapat maklumat apa semua, jadi orang yang hebat, itu dia harga. Nampak kan? Mantap kali kita, profesional. Kemudian organize, susun satu strategi untuk berjaya. Aku target umur aku 25 tahun, aku dah habis belajar, masa tu aku mesti dah ada career. Target aku gaji 5,000 ke atas. Aku tak nak gaji bawah daripada tu. Sebagai starting. Okay, umur 27, aku mesti dah ada satu bisnes. Kemudian menjelang umur 30, sebelum 30 tahun, aku mesti dah pakai emas. Kena letak target. Kan? Orang akan cakap, poyo belagak kau, pedulikan setan-setan tu jana. Biarkan. Dia orang yang menghalang cita-cita kita tu lah, cakap-cakap orang. Kau tak boleh lah, mana ada, ingat senang ke. Itu ayat orang tu pedulikan. Kalau orang lain boleh capai, kenapa kita tak boleh? Kalau orang boleh berjaya, contoh, ingat tak Datuk Seri Datuk Seri Mahadi Bizek, Mahadi yang janggut panjang. Dia jadi Datuk Seri seawal dia umur berapa? Seawal umur dia 28 tahun dia dah Datuk Seri tau. Dia ni jadi jutawan. Dia make dia punya first million dia masa bila? Masa dia umur 20 lebih. Bukan macam kita dan sekarang masih lagi kejap-kejap cek wallet. Lemak cukup tak nak beli jagung lah. Cek wallet. Makan lah. Aku tak makan sangat. Tak apa, kau pergi lah. Sebab tahu dalam poket ada 2 lain. Sebab kita ni, tanyalah. Ni abang-abang dengan kakak kat depan ni dengan saya. Kita pun pernah duduk tempat tu. Keadaan macam tu. Tu sebab kita nak ubah diri kita. Tak ada orang lain nak ubah diri kita. Tak ada. Tu yang dikata dari belia untuk belia. Tu sebab ni suara belia ni.
saya faham macam mana yang korang nak, oh aku kalau boleh nak pakai kereta besar, nak tukar sport rim, sebulan sekali kau boleh tukar sport rim, exhaust tu punya besar, biar buaya pun boleh tidur dalam tu, dia punya sound system dia macam mana dalam kereta. Kau nampak aku naik Azia, kau ingat Azia aku terkaleng-kaleng, leather seat siap reverse camera tu, lagu dalam tu macam mana, dia punya leather seat macam mana, kualiti apa, tinted gelap, nomor plate SD Samsung debat. Tak, kau orang pun boleh capai apa kau nak. Satu, kena usaha, attitude kena tukar kan? Dah duduk depan, Alhamdulillah, cuma tak cukup depan. Kalau banyak cerita lah dia. Terima kasih banyak, bagus, sedia untuk berubah, macam itulah. Okay? Tapi berubah yang positif lah, jangan kau ubah jantina. Dah elok senapang lah, jangan kau perang senapang tu. Makna kata organize. Bak kata Sun Tzu, ingat tak Sun Tzu kata apa? Sun Tzu kata, if you fail to plan, then you plan to fail. Tapi tu kata tu dah biasa. Ada satu lagi kata-kata Sun Tzu, dia kata apa? Perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Kena ada plan. Tu sebab ada orang kampung gagal apa, dia main bulldozer pergi KL, aku nak berjaya pergi KL, tapi kau buat apa sampai KL, terkelip tak terdapat apa. Sebab kena ada perancangan. Ada kata ahli falsafah, dia kata gantung cita-citamu itu tinggi di atas langit, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busuk tu dengan laut. Dah dia cakap macam tu, aku ulang. Tapi maksud itu target kena tinggi, jangan target rendah. Ada satu lagi kata-kata ahli falsafah yang adik-adik boleh ambil. Dia kata apa? Semalam ibarat cek tendang. Cek tendang tak ada nilai, lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak, jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, gunakanlah ia sebaik-baiknya. Kalau hari ini kita tak betul-betul melaksanakan perancangan kita, satu hari nanti kita akan terkapai-kapai, diperbodoh-bodohkan, diperkotak-katikkan oleh orang-orang tertentu, disebabkan dia mengambil kesempatan atas kesempitan kita. Tapi jadilah orang yang mempunyai jati diri, yang mempunyai kekuatan untuk bangun. Jatuh biasa, gagal biasa, tapi yang luar biasa adalah orang berjaya setelah kegagalannya. Itu sebabnya kalau kita tengok Alexander Graham Bell, bukan, Thomas Alva Edison, bila dia buat lampu, berkali-kali dia cuba, 1000 kali baru jadi lampu. Maka orang kata, adakah anda gagal? Bukan, saya bukan gagal 1000 kali, tapi saya jumpa 1000 jalan untuk membuat lampu. Sentiasa berfikiran hebat. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Amin. Jangan lupa hashtag. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Dan yang terakhir sekali, letakkan niat yang betul. Aku ni belajar supaya satu hari nanti aku boleh jadi orang kaya. Jangan tu. Aku belajar supaya nanti besok orang respect dengan aku saja. Tak. Lebih besar pada tu, kita ni belajar menuntut ilmu supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia boleh memberi manfaat kepada orang lain. Suatu hari nanti mungkin saya dah tua, saya mungkin masuk tu dah tak apa-apa daya macam tu, orang datang jumpa saya, Assalamualaikum Ustaz, saya lah dulu pernah tak masuk Ustaz ceramah dekat Ahli Belia, lama dah tu, masa saya duduk belakang, lepas tu Ustaz tegur-tegur, saya duduk depan. Alhamdulillah saya dah berjaya.
sebab mendengarkan ceramah ustaz tu. Ya ke? Oh, alhamdulillah. Makin kuat pula hujan, solat pula tak Hujan buat. ya. Rame kayaknya. Jadi niat kita ni biar nak jadi berjaya supaya dapat memberi manfaat pada orang lain. Bukannya niat nak jatuhkan orang, bukannya niat nak aniaya orang, bukannya nak kejakan orang. Tapi niat kita berjaya, mudah-mudahan kita juga memberi manfaat pada orang dan juga kita menjadi contoh ikutan terbaik untuk semua. Hari ini kita kena percaya dalam baru-baru ni peristiwa hijrah kan, peristiwa hijrah Nabi ajar kita tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Mekah. Nabi kata tak ada lagi dah. Selepas penghijrahan daripada Mekah ke Madinah tak ada lagi dah. Yang ada apa? Siapa boleh jawab? Nabi kata tak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Mekah. Yang ada cuma dua je. Apa dia? Siapa boleh cuba? Koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Cuba, siapa nak teka? Niat dan jihad. Biasalah penceramah tanya, dia jawab balik tu biasa. Tidak ada lagi penjelasan lepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Nak tunjukkan niat pun susah. Nak tukar niat, contoh paling senang lah kalau saya sebut ni, mesti orang lelaki berubah muka. Contoh, cuba letak niat berhenti merokok. Nampak dah? Ubah muka, nampak? Kan dah cakap ubah muka. Aduh, tak ada tajuk lain ke ustaz ni. Contoh lain lah pakai. Kata kan? Niat dan jihad. Niat pun susah. Apatah lagi perjuangan nak melaksanakan apa kita niatkan. Lebih lagi susah. Buang sikap malas bukan senang. Di Malaysia, rakyat Malaysia boleh letakkan malas pada semua benda. Jom makan, malas tak rasa nak makan. Malas makan. Dah lah jom nak balik tidur, malas lah. Benda cepat sangat balik tidur, malas tidur. Apakah gila ni tu? Tak ada kena-mena malas dengan tidur. Malas pada semua benda. Kita kena ubah attitude kita. Ubah. Jadi hijrah ini bukan hanya secara fizikal saja, tapi perubahan daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya tak? Silakan kalau ada apa-apa soalan nak tanya. Silakan. Sedap sekali hujannya ini ya. Tanya je. Tu yang kampus lain tadi. Tanya. UniKL yang kampus lain. Ni yang kampus ni tak nak tanya. Belum apa-apa dah gelek. Tanya lah soalan. Nak minta tips ke apa-apa, tanya je. Rugi kau, bukan senang. Saya tahulah kau nak ambil gambar lepas ni lah. Tanya lah soalan tu. Kau nak berlumba-lumba kan, siapa nak ambil gambar rasa surbat dulu kan. Ya Allah, tingginya. Aku bukan baru hari ni tinggi, dah lama tinggi. Nyampah aku dengar orang menyempat. Okey, satu soalan. Okey, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan yang sebenarnya dekat dengan jiwa belia berkenaan dengan istiqomah dalam berubah. Ada yang katakan istiqomah itu tidak senang, tapi ada kata yang senang. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit sebanyak istiqomah, tips-tips untuk sentiasa istiqomah dalam berubah menjadi lebih baik. Silakan Ustaz. Dia memang yang paling susah istiqomah. Yang senang istirahat.
Betul. Tapi nak dapat istiqamah, soalan yang baik. Nak dapat istiqamah, kita tak boleh berubah tu salah sebab. Matlamat mesti besar. Contoh, aku macam saya kata tadi, kita susun perancangan. Aku mesti umur 28 tahun aku mesti nak macam ni. 30 tahun aku dah capai ni. 35 tahun dah dapat ni. So kita nampak angle tu besar. So yang nak kita kejar ni. So bila nak kejar ni, daripada sekarang kita tak boleh nak malas-malas. Kita kena konsisten. Kita kena ada asas apa kita nak buat. Macam contohlah bila orang bercinta kan, dia nak kahwin dengan perempuan ni, duit tak berapa ada ni. So duit gaji bulan-bulan tahan di kat perut, tak makan ni, puasa, bungkus ikan goreng daripada rumah, biar dekat tempat kerja tak makan, nak kumpul duit. Petang start motor, bawa Grab, buat food panda, hantar makanan. Sebab apa? Nak tambah pendapatan. Sanggup susah hari-hari istiqamah. Sebab matlamat dia kahwin. Contoh, sebab dia nampak matlamat dia tu, kalau tidak dia tak boleh capai yang tu, dia kata. Macam tu juga lah kita. Tu sebab kalau kita cakap aku nak berubah lah, nak berubah, tapi matlamat tak ada, kita takkan boleh. Itu maksud dia. Maknanya matlamat mesti jelas. Mana kita nak pergi, apa kita nak capai, insya-Allah istiqamah akan datang. Ada target ya. Kalau tidak, dia tak dapat istiqamah, istirahat aja. Lepas tu fikir, aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni, aku nak kaya, aku nak ini. Kan? Kita kena usaha, insya-Allah kita akan berjaya. Terima kasih. Amin, amin. Okay, yang perempuan Hujannya yang besar ni. amal lah, perempuan janganlah bagi malu. Orang lelaki dah ada wakil. Yang perempuan masih belum ada ya. Tapi cukup menarik pertanyaan. Nah, ada. Tes. Salam dengar. Okay. Bila kita niat satu benda kan, kita kan dah, Kita punya satu benda apa? itu kan niat. Ah, Bila okay. kita niat sesuatu, Ah. kita cuba nak buat benda tu. Tapi macam nak kata, outcome kepada benda tu kita tak pasti jadi ke tak. Bila kita niat, tiba-tiba jadi benda lain, and benda tu jadi lagi teruk. Kita macam mana nak tahu macam, oh kita buat ni insyaAllah benda tu baik, betul, tapi end up benda tu jadi lagi teruk. Apa yang patut kita buat time tu? Okey. Saya teringat apa yang Nabi sebut kan. Dalam satu hadis Nabi kata, "Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yaqihuha yusiluha aw amaratin yaqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahi, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Okey. Kisah 3 ekor katak. 3 ekor katak jatuh dalam perigi. Pernah dengar tak? 3 ekor katak ni nak keluar. Ada seekor katak dekat atas. Dia tengah tengok 3 ekor katak kat dalam. Katak pertama cuba lompat. Katak kat atas, jangan, tinggi, mati kau nanti. Jangan. Jatuh katak pertama, mati. Katak kedua pula cuba naik. Panjat, lompat, jangan, tinggi ni. Ya Allah, Islam katak ni. Allah tahu. Tinggi ni jangan, mati kau ni. Pak, jatuh katak kedua pun mati. Sampai katak yang ketiga, dia lompat kata jangan, tinggi ni, jangan. Tapi katak ketiga berjaya keluar. Kenapa kan? Sebab katak yang ketiga itu pekat. Katak ketiga tu tak dengar pun katak dekat atas tu cakap apa. Yang dia nampak macam ni je. Jadi dia ingat apa? Tinggi lagi, lagi tinggi. Jadi katak ketiga ni positif. Apa yang saya nak beritahu kepada adik yang bertanya tadi,
Memang kita buat, tak ada siapa yang boleh memastikan outcome-nya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya. Saya mungkin boleh mencuba berkali-kali, tapi belum tentu dia mahukan saya. Tapi paling tidak saya syukur saya tidak mendapatkan dia dengan tahap saya sudah berusaha. Tapi saya akan menyesal bila dapat tahu saya tak berusaha, punya dia suka kat saya. Lah, kau lah bodoh, tak pergi siapa suruh. Mana aku tahu, aku ingat dia tak suka kat aku. Buatlah kebaik. Anggap kita ada jodoh, tapi Allah nak bagi yang lebih baik itu melur untuk Firdaus. Contoh tak maksudnya kita kena positif. Kita buat ni, buat yang terbaik. Kan gantung cita-cita tinggi, jatuh gunung masih lagi tinggi. Kita adalah positif. Positif apa juga yang kita buat. Macam ceramah hari ni kan, saya ceramah. Berapa ramai orang yang datang memula tadi? Mula duduk belakang, tu seorang. Tapi saya tak kisah, okey je. Dan saya sangat yakin sampai masa penuh. Penuh lah, penuh. Saya tengok dia tak kurang 20,000. Saya kira yang lalu lalang kat luar tu semua saya kira tu 20,000. Tak, kita kena positif. Kalau kita cakap, oh ada penceramah tu, dia cakap, saya kalau tak ramai saya tak nak datang. Aduh. Bagi saya okey. Saya dapat, sebab pada saya yang penting mesej yang saya nak sampaikan betul grup yang terima. Ini buat ceramah untuk beliau, yang datang beliau. Ini ramai ada lah kan, ramai ayah anda bonda pun datang mengiringi, okey. Tapi maksudnya ramai belia hari ini pun dengar. Itu mustahak. Jadi poin yang saya sampaikan mudah-mudahan sampai kat jiwa kita, dan you all akan amalkan dalam hidup. Itu penting. Amin. Sebab percaya cakap saya, yang menganjurkan program ni, yang inisiatif nak buat program ni, dia nampak kepentingannya untuk you all. Saya sendiri fikir, ya Allah Akbar, saya pernah duduk tempat you all ni, dan you all nak sangat duduk kat atas ni, bercakap pun tak berani. Sekarang memang ya, satu hari nanti suka ke tak suka, you all kena duduk sini, kena pegang mic ni, kena cakap, kena luahkan, kena share. Smart partnership bagi dekat semua orang, supaya orang mungkin berjaya bukan sama macam kita, mungkin lebih baik daripada kita. Amin. Dan pahala pun mengalir disebabkan perkongsian yang simple. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembanglah menjadi intan. Mudah-mudahan menjadi. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukup desakan itu. Ucap terima kasih banyak atas kesudian pihak penganjur sudi mengundang saya pada hari ini. Apapun syabas dan tanya, tepukan untuk diri sendiri di atas semangat kita berjalan budaya, nak jadi lapisan pewaris kepimpinan akan datang, nak jadi generasi yang mencorakkan masa depan negara. Inilah dia, insyaAllah mudah-mudahan you all berjaya. Ingat, jangan berhenti, jangan putus asa dalam perjuangan kita. Belajar betul-betul sampai masa ada peluang kerja betul-betul. Sumbangkan khidmat yang baik, bagi manfaat kepada orang. Kita buat kebaikan, mudah-mudahan kebaikan kita itu diterima. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dikasih sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Yang sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Amin. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah perangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci.